Cuma sekarang ni lah, dia dah macam global dah. Orang terima bentuk masjid ni dia ada kubah, ada menara. Kalau zaman dulu bentuk masjid ni dia ikut yang setempat lah. Kalau di negara China dia macam Tok Kong. Kalau di India dia macam Kuwait. Di Rusia pula lain cerita dia. Bila kita pergi ke sana, kita nampak macam masjid cantik, warna-warni, siap dengan kubah besar, kubah kecil. Rupa-rupanya gereja. Gereja-gereja di Rusia ni banyak yang macam masjid. Itu dah budaya setempat dia. Alhamdulillah, sekarang nak masuklah pengajian kita pada malam ini. Masih lagi dalam bab yang ke-6, tak habis-habis lagi, iaitu tentang bahaya ilmu pengetahuan. Maka bahagian ini dari ilmu pengetahuan tidaklah dipentingkan memperolehnya dan memperhatikannya selain oleh ulama akhirat. Yang cerita-cerita pasal tasawuf tadi, ulama akhirat je ambil berat. Kalau ulama dunia ni dia tak kisah sangat. Dia cuma kisah bab tauhid, bab fiqh, sudahlah. Kalau ulama tasawuf, tauhid, fiqh dengan tasawuf sekali. Tasawuf ni dia melibatkan permainan hati. Jadi permainan hati ni orang tak nampak. Kalau satu-satu orang ulama tu dia mahir bab fiqh, hukum hakam ni, dia cepat naik. Tapi kalau bab tasawuf ni, persoalan hati, dia lambat nak ditarik oleh pemerintah, oleh khalifah, nak pegang jawatan-jawatan tinggi. Sebab itu pada zaman Imam Al-Ghazali, ulama ramai, tapi ramai yang macam ulama dunia. Semuanya nakkan jawatan. Adapun ulama dunia, maka dikerjakannya yang memudahkan mencari harta dan kemegahan. Kalau ulama dunia, dia gunakan ilmu agama Islam dia tu untuk mendapatkan harta dan kemegahan, untuk pegang jawatan, untuk keselesaan hidup dia dan keluarga dia. Kalau ulama akhirat, dia betul-betul menyiarkan ilmu dia, mengamalkan ilmu dia kerana Allah, bukan untuk mencari yang keduniaan tadi. Berkata Ad-Dahhak bin Muzahim, aku dapati para ulama dan tidak dipelajari oleh sebahagian mereka dari yang lain melainkan tentang warak. Kata satu orang tokoh ni, dia tengok dah ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu ni kalau bersembang tu tentang tingkat-tingkat warak. Maksud dia tasawuf ni persoalan hati. Sebelum ini kita pernah sentuh lah dalam pelajaran yang lama dulu, 4 tingkat warak. Yang dia katakan satu-satu orang ni warak ni macam mana, ada 4 tingkat. Tingkat yang paling bawah sekali ialah tingkat fiqh. Warak tingkat ni cukup untuk menjadikan orang itu sebagai orang yang dipercayai dalam masyarakat. Cukup untuk menjadikan dia sebagai khadi. Cukup untuk menjadikan dia sebagai saksi. Warak yang macam mana tu? Orang ni dia semayang 5 waktu, dia tak minum arak, dia tak pakai seluar pendek berjalan tepi-tepi jalan. Warak lah tu. Warak peringkat itu selesai. Tapi warak peringkat itu dia sekadar untuk jadi saksi. Itulah warak peringkat fiqh yang paling bawah. Bila masuk ilmu tasawuf, warak dia tinggi lagi. Peringkat yang atas daripada tu lagi, iaitu warak peringkat yang kedua. Warak peringkat ini, benda-benda syubhat dia tak buat. Benda-benda yang tak pasti, benda ni boleh ke tak boleh ke, bila syubhat, eloklah tak buat. Yang bawah peringkat fiqh tadi, benda syubhat dia masih buat lagi. Tapi bila naik maqam dia, peringkat tasawuf, benda-benda syubhat dia tak buat. Naik peringkat atas lagi, jangankan kata benda syubhat, jangankan kata benda dosa kecil, benda-benda yang boleh, benda tu boleh, tapi dia tinggalkan. Contoh dia bercakap tentang orang, sembang, orang tu sekian-sekian begini-begini, sembang tak orang. Dia kalau boleh dia tak mau bercerita. Sebab apa? Dia takut nanti dalam bercerita tu mula-mula elok, tapi lama-lama termasuk fitnah, termasuk mengumpat. Jadi dia tak mau. Bukan kata benda yang syubhat, benda yang boleh pun dia jaga diri dia. Warak peringkat tertinggi, orang ni dia sentiasa bersama dengan Allah. Kita tak sampai dah peringkat tu. Dia kalau terlupa Allah sesaat pun dia dah rasa macam berdosa dah. Yang kita ni asyik lupa je kan. Masa sembahyang baru kita ingat, berzikir berkurang. Yang dia tu sentiasa dalam keadaan ingatkan Allah. Kita tak sampailah, kita cuma cerita saja. Bila dia terlupa saja, astagfirullahalazim, lupa Allah. Dia ingat balik. Dia sentiasa dalam keadaan ingat Allah. Tu tingkat-tingkat warak. Jadi kata Ad-Dahhak tadi, ulama zaman dulu dia duk sembang tentang tingkat-tingkat warak. Tapi ulama zaman sekarang, zaman dia lah,
tidak dipelajarinya selain daripada ilmu kalam. Ilmu kalam ni apa dia? Ilmu yang membicarakan khususnya tentang Allah lah. Sebab zaman mereka ni, ulama-ulama dan masyarakat dah terpengaruh dengan ilmu kalam. Dia banyak persoal benda-benda yang zaman sebelum ni tak persoal. Dia persoal tentang Tuhan tu macam mana. Bila dah rakyat persoal benda ni, dia tak boleh nak elak. Ilmu kalam ni bila masuk ke dalam Islam, dia tak boleh nak buang. Sebab ulama pun akan sembang, orang biasa pun akan sembang, dia tak boleh ditolak. Kenapa tak boleh ditolak? Sebab dia berkait dengan ilmu pengetahuan. Bila kita berkait dengan ilmu pengetahuan semakin berkembang, tak boleh nak buang. Jadi dalam ilmu kalam ni, dia ada banyak aliran yang salah. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Murji'ah, macam-macam aliran. Dia semua ni silap dan sesat. Jadi mau tak mau, ulama-ulama terpaksa susun satu ilmu kalam yang betul. Sebab nak elak tak boleh. Nak kata okey kita padamkan ilmu kalam, dia tak boleh nak padam. Melainkan kita terpaksa terima, oleh itu kita terpaksa susun ilmu kalam yang betul. Jadi ulama pun susunlah ilmu kalam yang betul. Aliran Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Bila aliran yang betul ni ada, yang lain-lain tu dia tak kacau lah umat Islam. Ramailah umat Islam yang selamat. Kalau mengikut Imam Al-Ghazali, ilmu kalam ni dia tak sepatutnya ada. Tak payah ada pun tak apa. Tapi tak boleh kita nak tolak. Sebab apa? Orang zaman Rasulullah, zaman sahabat, dia tak ada ilmu kalam pun. Tapi bila benda tu datang kemudian, kita tak boleh nak elak. Menyebabkan ilmu kalam ni terpaksa ada. Bila terpaksa ada, kita terpaksa buat yang betul punya. Contohlah, contoh yang mudah macam minyak petrol. Sebelum ni tok nenek kita tak pakai pun petrol. Tak ada kepentingan. Tak ada petrol pun boleh hidup. Tapi kita tak boleh nak kekal, tak mau pakai minyak petrol. Sebab apa? Dunia makin berubah, teknologi berubah. Orang nak kerja cepat, orang nak jana ekonomi. Bahan api yang murah pula petrol. Jadi mau tak mau kita terpaksa terima penggunaan minyak petrol. Jadi masuklah minyak petrol yang merosakkan orang pun ada, minyak petrol yang ada racun pun ada, minyak petrol yang tak berkualiti pun ada. Jadi ulama-ulama minyak petrol dia terpaksa buat kajian. Dan dia buat ni minyak petrol yang bagus, yang selamat untuk digunakan. Cerita dia macam ilmu kalam tadi tu lah. Jadi kita tak boleh nak tolak. Kita kata okey, negara Malaysia ni tak mau pakai minyak petrol, biarlah dunia pakai petrol, kita tak mau pakai. Alamak dia tempat kita tak nak kereta. Macam mana kita nak gerakkan kilang-kilang semua kan. Jadi tak boleh nak elak benda tu. Kalau ikut kata Imam Ghazali, benda ni tak perlu, tapi terpaksa ada. Bila terpaksa ada, kita terpaksa wujudkan minyak petrol yang baik. Itulah yang kita nak pakai selama hari ini.